Hai semua, terima kasih banyak kerana menjemput saya. Apa khabar hari ini? Ini sungguh menakjubkan. Saya baru sahaja tiba lewat malam tadi. Saya sangat bersyukur dapat berada di sini. Ia benar-benar satu penghormatan untuk berada di sini di Baitul Maqdis. Dikelilingi oleh begitu ramai ya. Dikelilingi oleh begitu ramai pemimpin, wartawan, inovator yang luar biasa, dan orang-orang yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk memperkukuhkan Israel dan masyarakat Yahudi. Jadi jika Anda semua bertanya kepada saya beberapa tahun lalu, bagaimana hala tuju kerjaya saya mungkin akan memberitahu Anda bahwa saya akan menghabiskan hidup saya hanya menari, menyanyi, berlakon, dan coba membuat orang tersenyum. Saya tidak pernah terfikir bahwa secara tiba-tiba saya akan dikenali, bukannya sebagai penari, penyanyi, pelakon, tetapi sebagai suara Yahudi yang dikenali di media sosial. Dan saya pasti tidak pernah terbayang bahawa berkongsi tentang identiti saya sendiri, hanya sekadar berkongsi tentang menjadi seorang Yahudi, akan menjadi begitu kontroversi. Tetapi, tiada seorang pun daripada kita benar-benar dapat memilih detik yang sejarah berikan kepada kita. Kita hanya boleh memilih apa yang kita lakukan dengannya. Jadi kita boleh memilih untuk berdiam diri kerana ia lebih mudah, atau kita boleh bersuara kerana ia benar-benar perlu. Dan bagi saya, pilihan itu menjadi sangat jelas. Sebagai seseorang yang mempunyai 14 juta pengikut secara keseluruhan, saya sedar bahawa media sosial bukan sekadar tempat orang berkongsi swafoto dan video lucu. Ia adalah tempat di mana orang membentuk pendapat. Ia adalah tempat di mana naratif dibina. Ia adalah tempat di mana sejarah ditafsirkan, tetapi kadang-kadang dengan tepat dan kadang-kadang langsung tidak tepat. And then October 7th happened. Seperti ramai orang lain, saya bangun dan terus mencapai telefon saya. Pada mulanya, saya melihat video keluarga bersembunyi di bilik selamat. Orang ramai berlari menyelamatkan diri. Ibu bapa yang terdesak mencari anak-anak mereka dan komuniti yang telah berubah sepenuhnya dalam sekelip mata. Saya benar-benar hancur hati. Seperti saya pasti setiap seorang daripada kita di dalam bilik ini. Saya sedang bersedih dan saya terkejut. Tetapi apabila masa terus berlalu, sesuatu yang lain mula berlaku. Saya membuka Instagram dan TikTok sekali lagi. Dan saya rasa seperti saya sedang melihat realiti yang sama sekali berbeza. Sebelum ramai orang tahu apa yang sebenarnya berlaku, naratif sudah pun ditulis. Pendapat sudah pun terbentuk. Dan berjuta-juta orang di seluruh dunia sudah pun membuat keputusan tentang apa yang mereka percaya. Bukan kerana mereka telah melakukan penyelidikan mereka sendiri, atau tiada seorang pun daripada mereka pernah melawat Israel, atau bercakap dengan seorang mangsa yang terselamat, atau bahkan bercakap dengan seorang rakyat Israel. Tetapi kerana mereka hanya menonton beberapa video pendek dalam talian daripada orang yang kurang memahami rantau itu atau sejarahnya. Dan saya ingat saya terfikir, bagaimana ini boleh berlaku dengan begitu cepat? Tragedi itu sendiri sudah cukup memusnahkan, tetapi kemudian melihat penyebaran maklumat palsu secara langsung adalah sesuatu yang saya sendiri tidak pernah alami sebelum ini. Dan pada saat itulah sesuatu berubah dalam diri saya. Saya sedar bahawa berdiam diri sebenarnya bukanlah bersikap neutral. Awak tahu, berdiam diri memberi ruang kepada orang lain untuk menceritakan kisah awak. Jadi kalau kita tak ceritakan kisah kita sendiri, orang lain akan melakukannya. Dan mereka mungkin tidak akan menceritakannya dengan jujur. Dan kesadaran itu mengubah cara saya melihat platform saya selama-lamanya. Saya sedar bahawa algoritma membentuk pendapat lebih cepat daripada kerajaan boleh lakukan. Dalam dunia hari ini, perjuangan untuk kebenaran bukan sahaja berlaku di bilik berita dan pentas dunia. Ia juga berlaku terus di telefon kita. Satu scroll, satu video, satu perkongsian, satu hantaran, satu demi satu. Dan saya tahu bahawa saya tidak boleh hanya sekadar memerhati dari tepi. Anda tahu, hari ini media sosial bukan sekadar hiburan. Ia adalah salah satu medan pertempuran paling berpengaruh di dunia. Dan pada mulanya, saya tidak pasti apa yang akan berlaku jika saya bersuara. Ramai orang terus-menerus memberi amaran kepada saya supaya tidak berbuat demikian. Mereka kata, Montana, awak akan kehilangan pengikut. Awak akan kehilangan semua jenama. Mereka mungkin akan berhenti bekerja sama dengan awak. Mereka kata, kekal neutral saja.
Teruskan menari saja, jangan cakap apa-apa. Tapi kemudian saya terfikir, saya adalah cucu kepada mangsa yang terselamat daripada Holocaust dan menjadi tanggungjawab saya untuk lakukan segala yang saya mampu. Saya tahu 100% bahawa jika media sosial wujud pada tahun 1940-an, percayalah bahawa Zaidi dan nenek Lily saya pasti akan memuat naik setiap hari sama ada mereka ada seorang pengikut atau 10 juta pengikut. Jadi saya pun mula memuat naik. Saya mula berkongsi kebenaran. Saya kembali ke Israel buat pertama kali selepas 7 Oktober pada Disember 2023. Dan sekarang ini merupakan lawatan saya yang ke-9 ke sana sejak 7 Oktober. Dan saya mendokumentasikan realiti dengan segera tentang apa yang berlaku dan apa yang terus berlaku. Bukan kerana saya fikir saya boleh mengubah dunia dalam sekelip mata, tetapi kerana saya tahu berdiam diri bukanlah pilihan untuk saya. Sekarang, saya harus jujur, banyak amaran yang saya terima itu memang menjadi kenyataan. Saya menerima dan masih menerima ribuan mesej kebencian, ugutan bunuh hampir setiap hari. Dan orang memberitahu saya bahawa mereka berharap perkara buruk akan berlaku kepada saya hanya kerana saya berbangsa Yahudi dan mempertahankan pendirian terhadap kaum saya sendiri. Ada orang berkata, datuk nenek kamu sepatutnya mati dalam Holocaust dan sekarang giliran kamu pula. Saya pernah mengalami orang yang langsung tidak mengenali saya membuat keputusan tentang siapa saya tanpa pernah berbual dengan saya. Tetapi kemudian sesuatu yang indah berlaku. Untuk setiap mesej kebencian yang saya terima, ada mesej-mesej yang mengingatkan saya mengapa kerja ini sangat penting. Baiklah, saya telah menerima mesej daripada umat Islam yang hebat mengucapkan terima kasih kerana saya mengecam keganasan sambil tetap menunjukkan belas kasihan kepada orang awam yang tidak bersalah. Saya telah mendengar daripada penganut Kristian yang luar biasa yang memberitahu saya bahawa mereka mula belajar tentang sejarah Yahudi kerana video-video saya. Saya telah menerima mesej daripada orang yang mengaku bahawa mereka pernah mempercayai perkara-perkara tentang Israel yang sebenarnya tidak benar. Dan salah satu video pendek saya telah mendorong mereka untuk mula bertanya soalan, bukannya menerima bulat-bulat segala yang mereka lihat dalam talian. Seorang gadis muda menulis kepada saya dan berkata, saya tidak pernah bertemu dengan seorang Yahudi sebelum ini. Dan menonton video-video awak telah mengajar saya siapa sebenarnya orang Yahudi. Jadi, terima kasih. Saya takkan pernah lupa membaca mesej-mesej itu. Kerana mesej-mesej itu mengingatkan saya tentang sesuatu yang sangat mudah. Orang tidak membenci apa yang mereka kenal. Mereka membenci apa yang mereka tidak pernah diberi peluang untuk fahami. Jadi itulah sebabnya saya teruskan. Salah satu pengajaran terbesar yang saya pelajari sepanjang beberapa tahun lepas ialah mengubah pikiran orang jarang sekali berlaku melalui menjerit dan bersikap agresif. Saya percaya ia benar-benar berlaku melalui perbualan yang tenang. Saya telah belajar bahawa fakta itu penting. Sejarah itu penting, tetapi kemanusiaan juga penting. Dan apabila orang rasa dihormati, mereka lebih bersedia untuk mendengar. Beberapa perbualan saya yang paling bermakna tidak berlaku dengan orang yang sudah bersetuju dengan saya. Percayalah. Tetapi ia berlaku dengan orang yang cukup ingin tahu untuk bertanya soalan. Dan disitulah saya percaya kemajuan sebenar bermula. Sepanjang beberapa tahun lalu, saya telah bertemu dengan rakyat Israel yang luar biasa. Siapa di sini orang Israel ya? Woo! Kamu semua memang hebat, orang paling kuat di dunia. Tetapi rakyat Israel yang luar biasa dan hebat ini telah mengubah hidup saya selama-lamanya. Saya sebenarnya telah menghasilkan sebuah dokumentari yang dipanggil The Children of October 7th, di mana saya menemubual kanak-kanak berumur antara 11 hingga 17 tahun. Yang telah dijadikan tebusan, ibu bapa mereka telah dijadikan tebusan, atau yang menyaksikan Hamas membunuh ahli keluarga mereka tepat di depan mata mereka. Saya telah menghabiskan lebih setahun memperjuangkan semua tebusan, seperti Emily Damari dan Romy Gonen, sebelum saya pernah bertemu dengan mereka. Dan sebelum saya bertemu mereka, mereka sudah pun terasa seperti keluarga saya sendiri. Saya pasti ramai di antara Anda di sini boleh memahami perasaan itu. Apabila mereka akhirnya dibebaskan, saya mendapat tahu bahawa semasa mereka masih dalam tawanan, inilah kisah paling gila apabila saya dapat bertemu dengan mereka. Mereka memberitahu saya bahawa semasa mereka masih dalam tawanan, mereka sebenarnya telah menonton satu temu bual tentang saya selepas saya memakai gaun kuning ini ke anugerah Grammy yang bertulis, "Bawa mereka pulang." Mereka melihat itu semasa mereka masih dalam tawanan.
Saya benar-benar tidak dapat mempercayai perkara itu. Saat itu benar-benar membuat saya terhenti dan menangis. Kerana tiba-tiba saya sedar media sosial bukan sahaja sampai kepada orang di seluruh dunia. Ia entah bagaimana sampai kepada orang yang benar-benar kami perjuangkan di Gaza. Saya juga telah mencipta video tarian penghormatan Nova yang bertajuk We Will Dance Again bersama Lilach Friedman Dance Company. Syarikat itu sebenarnya kehilangan 3 ahli mereka di Festival Nova bersama para mangsa yang terselamat dari Nova dan bekas tebusan Moran, Staley dan saya. Saya telah meluangkan masa bersama askar-askar yang luar biasa, yang usianya hampir sebaya remaja tetapi memikul tanggung jawab yang tidak terbayang. Dan saya telah pergi ke komuniti-komuniti yang musnah akibat keganasan. Saya malah telah memasuki Rafah, Gaza untuk menyaksikan sendiri usaha bantuan kemanusiaan oleh Israel dan Amerika Syarikat. Kerana saya sudah bosan dan letih dengan segala propaganda yang bercakap tentang bantuan itu. Dan saya mahu melihat sendiri realitinya dengan mata saya sendiri, bukannya bergantung kepada tajuk-tajuk berita. Dan pengalaman-pengalaman itu telah mengubah saya selama-lamanya. Kerana Israel bukan sekadar satu idea. Ia bukan sekadar satu tanda pagar. Ia bukan satu isu politik semata-mata. Ia adalah tentang manusia sebenar. Ia adalah keluarga-keluarga yang cuba membina kehidupan biasa dalam keadaan yang luar biasa. Ia adalah ketabahan. Ia adalah inovasi. Ia adalah harapan. Ia adalah kemanusiaan. Dan apabila Anda telah memandang mata mereka dan mendengar kisah mereka, ia menjadi mustahil untuk menjadikan mereka sekadar slogan di media sosial. Membesar sebagai seorang Yahudi adalah sesuatu yang saya selalu banggakan. Tetapi hari ini, ia menjadi sesuatu yang saya rasa bertanggung jawab terhadapnya. Anda memang tidak akan pernah melihat saya tanpa Magen David. Mungkin ada kira-kira 20 pada saya setiap masa. Jadi saya mahu orang tahu pada setiap masa bahwa saya seorang Yahudi yang bangga. Jadi saya hanya mahu Anda semua tahu. Dan saya rasa bertanggung jawab untuk perkara ini bukan kerana saya mempunyai semua jawapan. Bukan kerana saya seorang ahli sejarah atau ahli politik, tetapi kerana saya mempunyai platform. Dan saya percaya mempunyai platform datang dengan tanggungjawab yang sangat besar. Setiap generasi orang Yahudi telah menghadapi saat-saat di mana bersuara membawa akibat. Kita semua tahu itu. Jadi generasi ini tidak berbeza. Perbezaannya ialah, hari ini, setiap daripada kita membawa sebuah platform penerbitan kecil di dalam poket kita. Satu video boleh mencapai jutaan orang di seluruh dunia. Satu hantaran boleh mempengaruhi pendapat umum di seluruh benua. Satu suara boleh memberi inspirasi kepada seseorang untuk berfikir secara berbeza. Itu adalah satu tanggung jawab yang luar biasa untuk kita semua, tetapi ia juga satu peluang yang luar biasa. Anda tahu, orang sering bertanya sama ada semua kebencian itu pernah membuat saya ingin berhenti. Jawapan saya sentiasa tidak. Sebenarnya, ia memberi kesan sebaliknya. Ia membuatkan saya mahu teruskan, terus memuat naik dan terus berkongsi. Kerana setiap kali saya terfikir untuk memperlahankan langkah, saya teringat semua mesej positif daripada orang yang memberitahu saya bahawa mereka sebenarnya belajar sesuatu daripada video yang saya hasilkan yang mereka tidak pernah tahu sebelum ini. Saya teringat pelajar-pelajar yang berkata mereka akhirnya rasa kurang keseorangan kerana ada seseorang yang mempunyai platform awam tampil bersuara. Saya teringat ibu bapa yang memberitahu saya bahawa mereka menunjukkan video saya kepada anak-anak mereka. Dan saya teringat orang-orang yang tidak bersetuju dengan semua yang saya katakan. Dan memang ramai. Tetapi mereka tetap berterima kasih kerana saya bercakap dengan kejujuran dan bukannya kebencian. Detik-detik itu mengingatkan saya bahawa impak bukan diukur dengan berapa ramai orang yang bersorak untuk anda. Kadang-kadang ia diukur oleh seorang individu yang secara diam-diam mengubah fikiran mereka. Dalam dunia yang sering menghargai kemarahan, saya ingin terus memilih dialog secara pribadi. Dalam dunia yang menghargai perpecahan, saya ingin terus memilih untuk berhubung. Kerana saya benar-benar percaya bahawa pemahaman bermula dengan perbualan. Dan walaupun media sosial boleh menyebarkan maklumat palsu dengan kelajuan yang luar biasa, ia juga benar-benar boleh menyebarkan kebenaran. Saya janji, ia boleh membina jambatan. Ia boleh mewujudkan empati. Ia boleh mengingatkan orang bahawa di sebalik setiap skrin ada seorang manusia lain. Jadi itu memberi saya harapan. Awak tahu, datuk dan nenek saya terselamat daripada Holocaust. Mereka hidup pada zaman di mana suara Yahudi didiamkan, dibisukan. Dan hari ini saya mempunyai keistimewaan untuk menjangkau jutaan orang hanya dengan sentuhan butang. Gila kan?
Jadi saya tidak mengambil keistimewaan itu sebagai sesuatu yang remeh. Jika saya boleh menggunakan platform itu untuk menceritakan satu lagi kisah, mencabar satu lagi salah tanggapan, memberi inspirasi kepada satu lagi perbualan, maka itu akan mengatasi apa-apa komen negatif atau penuh kebencian. Sejarah bukan sahaja ditulis di bangunan kerajaan atau bilik berita. Sejarah juga ditulis di dalam talian. Jadi satu hantaran, satu perbualan, satu tindakan berani, satu suara demi satu suara. Jadi selagi saya ada suara, saya akan menggunakannya. Bagaimana pula dengan kamu semua? Saya akan menggunakannya untuk Israel, untuk orang Yahudi, dan untuk kebenaran. Kerana sejarah tidak ditulis oleh mereka yang enggan berdiam diri. Saya juga ingin memberi penghargaan kepada ibu saya yang hebat yang berada di sini bersama kita. Beliau adalah anak kepada 2 orang yang terselamat daripada Holocaust dan wanita Yahudi terkuat yang memberi saya semua inspirasi yang saya ada. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya. Dan terima kasih banyak kepada anda semua. Am Yisrael Chai.